السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد على كل حال. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dengar sedikit daripada kelebihan baca Al-Quranil Karim. Bab yang kita nak baca ni sakut paut dengan kelebihan baca Quran. Sekadar baca sahaja, apatah lagi kita mengaji, belajar, sebar, mempertahak. Baca hadis Muslim, iaitu hadis Imam Muslim Ibn Hajjaj Al-Kushairi, anak murid bagi Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Cuma dia ni keistimewaan orang Naisabur. Dia ni adalah orang yang ada muka dalam masyarakat, adanya keluarga yang mulia duduk di belakang dia. Kalau kita kecek bahasa kita, makna orang ada duit lah Imam Muslim ni. Cuma orang ada duit biasanya suka nak mengaji. Kelebihan dua perkara tu hewi ke dia. Pertama, duit ada. Yang kedua, ilmu pun ada. Siapa dia ada duit, anak orang kaya, nak jadi alim ulama, bacalah sejarah Imam Muslim Ibn Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Dia ni riwayat hadis ni di dalam kitab sahih dia. Sahih Muslim ada beza sikit di antara hadis Sahih Bukhari. Hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kitab yang sahih lepas daripada Quran iaitu Bukhari dan Muslim, apabila dia sepakat di antara dua tok guru ni kata hadis tu sahih, maka hadis tu menepati hadis yang bawah direct daripada Al-Quran Al-Karim. Maka hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ni apabila dia ittifaq, yakni dia nampak Bukhari pun kata ini hadis, Muslim pun kata ini hadis, orang panggil hadisun muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih ni kalau cabut daripada Sahih Bukhari, cabut daripada Sahih Muslim, dia tak di dalam satu kitab nama Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa asy-syaikhan. Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa asy-syaikhan. Kitab ni lebih kurang 4-500 muka lah bagi pelajar tu. Baca 2-3-4 hari habis kitab tu, 2-3-4 hari tu. Lepas tu orang hak hemah tinggi lagi, ya hafal lah kitab tu ambil di muka awal hingga akhir. Akan masa 2-3-4 bulan kalau sungguh habis licin seperti tu. Cuma berhajat pada orang sebagai murabbi itu kena tarbiyah yang kena. Lu'lu' wal Marjan ini iaitu hadis Sahih Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih, yang dikaryakan oleh
Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi Al-Masri, orang Mesir. Itu hadis sahih hak kemocok. Hak ni riwayat Muslim sekarang, iaitu hadis sahih darajat yang ketiga. Hadis sahih ni ada 7 darajat, kita ulang lah. Terkadang orang tahu dah, terkadang tak tahu lagi. Apabila kata hadis sahih, yakni ada 7 darajat. Darajat mula-mula hadis sahih, yakni hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim nampak sekali, atau hadis darajat tinggi sekali. Yang kedua Bukhari sore, Muslim tak nampak, Bukhari sore. Orang panggil hadis rawahu Bukhari so. Itu darajat yang kedua. Yang ketiga hadis Muslim so, rawahu Muslim. Itu darajat hadis yang ketiga. Kama dia tarik turun mari, iaitu hadis sahih di atas syarat Bukhari dan Muslim. Bukhari ada syarat, ada Muslim. Bukhari ada syarat, Muslim pun ada syarat. Maka email lain bawa kata hadis ni di atas syarat Sahih Bukhari Muslim ni. Maka kalau lagu tu orang panggil hadis darajat sahih yang keempat. Hadis darajat sahih yang kelima di atas syarat Bukhari sore. Hadis sahih darajat yang keenam di atas Muslim sore. Hadis tu di atas syarat Muslim sore. Kemudian hadis sahih yang ketujuh tak ada atas syarat Bukhari, tak ada atas syarat Muslim. Syarat Abu Daud ke, syarat Tirmizi ke, syarat Nasai ke, syarat Ibnu Majah ke, syarat Imam Malik ke, syarat Imam Ahmad ke, syarat Imam Ad-Darqutni ke, Ibnu Khuzaimah ke, Ibnu Hibban. Kata lagi lah, ulama-ulama hadis banyak tu. Maka darajat hadis tu orang panggil hadis darajat yang ketujuh daripada darajat hadis sahih. Ini kita kena faham. Sebagai kita mengaji agama kena faham, istilah agama kena faham. Tak faham tak boleh. Gapo zakat fitrah? Doktor bomo kita duk suka sekali gapo zakat fitrah kena tahu. Gapo semaya asar kena tahu, gapo semaya subuh kena tahu. Orang panggil istilah-istilah dalam agama pasti kita kena tahu. Maka tak melewatkan masa, hadis kita nak dengar ni hadis sahih Muslim. Mana hadis darajat yang ke-3. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qal, daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, sahabat Nabi hamih masalah Quran. Sahabat lagi ada kemahiran tak serupa. Pas sama lah orang lain pun dia je lagu tu lah. Kita nak buat pandai belakang ni ya bukan dia. Sebab tu tak ada orang kita ni pandai belakang 100 belakang la. Ya 100 midan ni, ya 10 lah midan lain. Supaya misal kata, kita aling nahung aling sorah. 100 kemocok ikut tanya bucu mana nahung sorah, kita reti belakang. Tapi bab hadis terkadang kita 10 ya. Terkadang orang ni alim bab hadis 100, tapi bab fiqh 10 ya. Habis petua ikut saya tu. Terkadang masalah alim bab politik 100, tapi bab Quran 10. Baca apa kekok-kekok. Ada. Nak ayat kata kita kena hormati ahli takhassus. Ahli takhassus ni makna kata orang yang kecek mehir ada kepakaran di dalam media dia tu. Maka kita dia kecek dalam media dah. Media mana-mana kita dengar dia. Sebab tu kita kena ngaji sistem pasal tu. Maka jamiah di dalam Islam yang ngaji pasal tu. Mari nak ngaji hadis, doktor hadis mari. Mana ngaji tafsir, doktor sakut paut dengan tafsir, ulama tafsir. Ya tak ada seorang ni boleh ngajar belaka. Ada boleh ngajar belaka tapi tak cukup 100 belaka. Ini terkadang kita kata seorang ni boleh 100 belaka. Nahung sorah 100, balarah 100, tafsir 100, hadis 100 belaka. Lah. Nak tahu main lagu mana kata tak 100 belaka. Tengok kualiti tubik pada anak murid dia. Tubik setara mana anak murid dia ni, tubik setara mana. Dia kata baju ni molek. Boh insya-Allah tubik getah. Coba matang tengok tak tubik bukan dia, apa tak sepoko sana. Supaya juga manusia. Tok guru kita alim belaka, 100 belaka. Tengok anak murid dia. Kalau kecek bab hadis jatuh dak. Bab tafsir jatuh dak.
Bak ilmu tarikh jatuh dak. Bak gapo lagi? Bila we habis. Sebab tu kita nak faham kata setiap orang ni ia ada kemahiran tak sama. Sebab tu dalam universiti dunia kena dah sistem kita ngaji. Doktor ni madah ni, doktor ni madah ni, madah ni. Waling sungguh sampai kemocok sungguh. Nak wi kita tadi itu mehir dalam masalah tiap-tiap ilmu kena ngaji berlainnya guru. Berlainnya guru walaupun mula-mula guru sah sorry tak apa dah. Tapi apabila kita naik darjat sah lagi, ya kena cari. Amidan tok guru ni kalau bab Quran hebat. Amidan ni tok guru kalau bab akidah ya hebat. Hak ni tafsir ya hebat. Hadis ya hebat. Ha kita pergi cari. Tu cara dia umpama tu jarang sangat dalam dunia ni nak dapat ulama ilmausu'ah. Ulama mausu'ah ni mana ulama tek boleh belaka. Hak galik ke ulama hak boleh tek ilmu mana 100 belaka galik ke mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ya ke. So umpama Imam Tabari, mujtahid mutlak. Kalau kecek bab lurah pal langit. Kalau kecek bab sejarah sampai ke langit. Kalau kecek bab tafsir la mathi sampai ke langit. Kalau kecek bab hukum fiqh sampai ke langit. Sebab apa? Dia mujtahid mutlak. Kalau mujtahid selak jadi wak kira main dengan dia. Nah, mujtahid juga tapi selak. Kecek bab ni nyelak, kecek bab nyelak. Tak ada. Ya kita kena cari orang hak mehir sungguh di dalam media dia. Hadis ni an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala. Berkata ia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Soal, kita kata nak tanya, hadis ni hadis qauli ke fi'li ke takriri? Jawab tu hadis qauli. Buat apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi kata. Nabi kata. Hadis ni Nabi kata. Nabi kata mana? Tengok. Ni Quran kan? Dah belaka Quran. Alhamdulillah hari ni Allahumma lakal hamd. Tahu tak ke masa Uthman tulis Quran mula-mula dalam dunia ni buah. Batu harta sultan negeri sebuah. Supaya umpama harta negeri sia ni harta mai sebuah. Sebuah tu pakat dok tupuh tu. Allah. Ayah ramai dulu. Pas kalau nak kena pergi tengok, kena pergi tengok pas orang sultan wilayah kita ni, sultan negeri kita ni nak tengok Allah Quran sebuah, bukan dia mudah. Supaya orang zaman dulu tu lah tempat kita nak tengok TV tu kan. Nak tengok orang semaya khotel Quran. 2-30 tahun lepas kena pergi sultan rumah, duk tunggu pukul 2, belum sahur lagi. Hal lagu tu. Nah, orang kata susah pada itu zaman. Zaman kita ada belaka setiap orang ada Quran sebuah hak dia. Cuma Quran ni hamba nak royak. Kalau kita nak jadi ahli Quran, kita kena ada Quran sebuah untuk hak kita. Misalnya Quran sebuah ni. Hak ni hak kita. Kalau nak murajaah nak gapo pakai hak ni, tak pakai dah hak lain. Itu panggil kata sunnah salafus salih. Salafus salih dia bawa sebuah. Sebab tu kita nak bawa majid ke, nak bawa Al-Quran apa nama An-Nabawi ke Quranul Karim ke, ikut tak ada masalah. Bawa lagi. Atau gua amah baca 10 juz sehari, murajaah. Ya Quran lebih ke website ni. Ya tak tangan kanan gini dia katuk. Tu dia baca. Apabila lekat dia buka. Katuk semula. Baca. Apabila buka dia buka. Gitu. Lebuk Quran dia sebuah ni. Tapi hak tulah Quran yang dia buat murajaah. Kita apa supaya tu kalau nak jadi ahli Quran kena ada Quran sebuah untuk hak diri kita. Al-salafus salih jawab lagu tu. Maka hadis ni mari kita nak dengar. Nabi royak gapo kita? Iqra'u. Baca oleh mung. Baca. Agama kita ya galak suruh baca. Sebab baca ni miftahus sa'adah wa miftahul hadarah. Anak kunci keuntungan, anak kunci kemajuan. Sebab tu umat yang tak baca jatuh. Tak usah tengok. Tak usah tengok. Kita nak tepuk dada, mana kita duduk? Kata aku ni gini. Kalau mu tak baca, pai merah, tak gak. Ikutlah media gapo-gapo. Kalau tak baca jatuh. Mana awak lagu mana? Taatlah kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah. Allah Taala kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi kata Iqra'u al-Qur'ana. Baca olehmu akan Quran. Khamsan wajib. Pia ayat kata ngaji Quran ni fardul kifayah bukan fardul ain. Cuba baca hadis ni. Iqra'u fi'lul amr. Fi'il amma. Mana sarif daripada
Sarif daripada suruh hak wajib kepada sunat dok mana? Mana qara'in? Tak ada. Baca olehmu akan Quran. Makna kata hak tak pandai baca kena pandai baca. Hak boleh baca dah pun kena baca pula untuk dapat pahala. Suruh kamsang terus. Iqra'u, baca olehmu sebab tu berdosa kita. Dok buat warok Allah, aku tak pandai nak baca Quran. Nak jamuh Quran pun aku serio, takut jadi panas, takut jadi ising, jadi PE. Subhanallah. Patut nak belah sampai ke bila? Nantilah aku nak baca Quran, we anak cuculah baca ataupun orang lain lah baca lepas pada aku. Subhanallah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Barang yang kamu tadi kemukakan untuk diri kamu daripada kebaikan kamu harap ada di sisi Allah. Mana kita nak amal ayat tu? Mana kita nak amal ayat tu? Kita dah harap duit lekocek orang sama. Misal kata kita pergi jalan nak pergi ke Mekah. Aku tak apa, aku pergi dengan orang kaya. Tak apa, aku nak beli duit lekocek demo. Rasa sedap dah. Jangan kata nak pergi ke Mekah, nak pergi ke Makkah berkocek demo. Kita tak ada duit sekut habuk, tak ada bawa pergi ni. Rasa sedap dah. Lah. Amalan nanti orang buat belakang. Kita tak ada buat apa sekarang dengan dakwah kita tak pandai. Sedangkan kita boleh ngaji pandai. Allahu Akbar. Nak uzur ke dak harga lagu tu? Di anulum ke dak dia apa Tuhan esok? Tuhan tanya, tak ke aku wi telinga kamu, wi akal fikiran kamu, wi mulut, wi nya anggota, wi kekuasaan, wi duit, wi pitih, wi masa, wi gapo, wi gitu gini. Tak ke semua Tuhan wi? Tak ke aku wi? Ya na'am ya Allah, ajal ya Allah, bala ya Allah. Takut orang pada situ. Sebab tu kita kena jadi orang reti. Nak duk pak reti tak boleh. Kena jadi orang reti. Nabi kata iqra'u, baca olehmu akan Al-Quran. Quran ni apabila sebut Quran ingatlah Quran ni. Bukan Quran yang ada dalam zat Tuhan. La, hak tu tak diiktibar. Itu kalam Allah. Adapun Al-Quran ni kalamullah alladhi takallama bihi. Quran hak tu kecek dengan dia ni, Quran ni. Ni setengah kata Quran tu hak duk di zat Tuhan tu. La. Quran ni baina daffatain. Aisyah radhiyallahu anhu kata Quran ni iaitu kita baca tengok dua muka gini. Ni tu makna Quran. Nabi kata iqra'u al-Quran, baca olehmu akan Al-Quran. Baca Quran. Lepas tu nak boleh gapo ya Rasulullah? Fa innahu, maka sesungguhnya amalan kebaikan hak kita baca Quran tu ya'ti yaumal qiyamah, datang hari kiamat esok. Allahu akbar. Apa dia hari kiamat? Hari kiamat ni makna hari yang manusia bangun daripada kubur menuju Tuhan. Ambil di mana? Al-qiyamah daripada qama, yaqumu, qiyam. Patut al-qiyamah salah satu daripada nama hari akhirat ataupun hari kebangkitan manusia. Ambil mana faham ni? Ambil ayat Tuhan. Tuhan kata yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari yang manusia bangun daripada kubur dia menuju pada Tuhan yang maha kuasa, Tuhan sekalian alam itu. Itu yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Datang amalan kebaikan hak kita buat tadi itu ya'ti, dia datang. Kalimah ata ya'ti, ityanan makna datang, makna lagu mana? Makna dia mari. Dia mari ke kita. Mari amalan itu kepada kita. Bila nak mari tu? Yaumal qiyamah, hari kiamat. Mari buat apa? Syafi'an li ashabihi. Mari untuk nak beri tolong kepada orang baca dan orang yang buat amal lepas pada dia baca, tolongkan dia. Hari ni kalau kita tanya, takut tak nak pergi akhirat? Oh takut. Takut tak apabila orang tanya dalam kubur esok? Takut. Takut ke tak nak pergi jumpa dengan Tuhan pada mahsyar? Takut. Mana buat lagu mana tak sewi takut? Baca Quran banyak. Terutama di dalam bulan ni. Ni dalam bulan ni akhir yaumil jumaah, waktu istijabah. Selagi jangan buat uji di sia-sia masa. Minta sa. Selagi lepas pada dengan ngajar sudah ni, kita nak masuk mengarik, nak tunggu gapo? Tunggu kita buka puasa, waktu tu berdoa dengan Allah. Syarafuz zaman wa syarafuz syahr. Makna mulianya masa, mulianya bulan.
Dua perkara kita boleh. Kalau kita duduk Madinah, duduk Mekah, boleh syaraful makan lagi. Tempat dia mulia 2 3 4 perkara boleh. Tapi tak apa. Kita duduk sini pun tak apa, duduk dalam Muhajirin pun tak apa, duduk masjid mana-mana pun tak apa. Nanti doa ke Tuhan lagi. Nak gapo daripada Tuhan, nak rayu hak gapo pada Tuhan, nak minta hajat gapo pada Tuhan, segala-gala nanti minta setagi. Waktu istijabah. Salafus salih tak pergi kana duk kerahkung setagi. Tu cara dia. Tapi hak ada kerja tak apalah, tapi kita berdoa lah buat kereta gapo. Doa lah deh, tapi jangan lalai. Tengok atik api-api merah tu. Lama kira ada berdoa lalai, buat tak khabar tu gak boleh sungguhlah. Ya tak boleh juga cara ya lagu tu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, beri pertolongan li ashabihi. Bagi kaum, bagi tuai ampunnya. Ashab ni cuba tengok. Dia tak kata syafi'an li sadiqihi, syafi'an li amilihi. Dia tak kata itu. Dalam bahasa Arab sahiba dengan ashab ataupun zamil ataupun sadiq lain. Sadiq ni bahasa Arab orang panggil sahai makan. Ana maujud fi kulli makan. Aku ada pada tiap-tiap tempat makan. Itu panggil sadiq. Kalau zamil ni orang panggil kata boleh atas sikit daripada sadiq. Kalau mari kalau kuat sangat ribut ya duk, kalau kuat ya tak ada juga. Tapi ashab mati hidup sekali. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi cakap dengan lafaz syafi'an li ashabi, makna gana yatluna ayatillahi ana al-lail, baca ayat Quran ni siang dan malam, tak tinggal kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu maknanya gitu. Sebab tu dalam hari-hari kita kena tak wirid kita. Bila kita nak baca Quran, bila kita nak bacanya Quran tadi, lepas subuh ke, lepas isya ke, lepas zuhur ke, lepas asar, lepas gapo kena ada waktu wirid dia. Apabila kita tak, hak tu kita tak untuk peribadi kita, tak ada masalah tu. Lama setengah-setengah tak boleh, Nabi tak biasa tak lagu tu. Kita nak tak boleh. Itu masalah tarbiyah, tak ada masalah. Masalah tarbiyah tak apa. Kalau masalah kita mulazamah di atas perkara yang tak disyarak bagi pada asal tu tak boleh sungguh. Adapun kita mulazamah dengan Quran ni, hak ni suruh mari ni khamsang iqra'u al-Quran, baca oleh muakan akan al-Quran. Ya mari itu kata di dalam syarah kita duduk di pada mahsyar. Belum pada mahsyar lagi, kita pergi sini dulu. Mula-mula sekali tukar daripada dunia kepada alam barzakh. Alam barzakh ni apabila orang tak lihat tak kita ni, kepala duk kat tu, kaki duk kat ni. Nampak tu tak? Muka hadap ke kiblat tadi. Apabila ditutupkan papai, lepas tu kamu tanah. Tanamkan tanah, tuduk sampai ke wak naik sejekah. Sejekah jangan dua, wak naik sejekah untuk kalau mari hujan mai gapo takut jadi rutuh tu naik sejekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah perkuburan. Apabila sunnah, Nabi kata, "Qif, berhenti, pakat berdiri buat kita." Tak ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tak kubur, tak ada. Diri. Kalau nak baca gapo-gapo berdiri dalam keadaan yun berdiri. Maka diri sekeliling kabr. Maka semua tadi itu tunggu gapo? Tunggu nak minta doa kepada si mati. Hadap bawah tu. Istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al was'alu lahu at-tasbit. Minta kepada Allah, wahai puak kita semua, minta apa ke dia? Sekarang ni malaikat mari dah nak tanya, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Kamal minta Allah Ta'ala tetap kalimat syahadah di dalam dada dia. Pakat diri belakang tu. Hak kata mengingat tu itu sore. Lepas tu pakat berdoa masing-masing. Kalau tak mana, berdoa sore. Suara tu akak sikit. Hak lain nanti amin. Oh tak apa juga. Boleh dua rupa tu. Tak ada masalah. Ini yang ditarjihkan oleh ulama-ulama sunnah kita dalam kitab maqalat dan fatwa-fatwa. Banyaklah kita tersekejap situ. Maka nak ugi tahu kata malaikat mai duduk diri gitu. Setengah kata mungkar duduk atas, setengah kata nakir duduk atas, tak kiralah sekilas riwayat. Tapi pentingnya kepala dengan kaki nanti tanya. Marabbuk piya Tuhanmu, wa man nabiyyuk piya nabiyyu, wa man dinuk, wa ma dinuk. 3 soalan ni kalau najah Allah saadah bagi orang tu. Tapi nya tak jawab dengan ni, tak jawab dengan apa nama ni? Tak jawab dengan lidah kita, jawab dengan amalan kita.
Maka Quran hak kita duk baca tadi itu, mari dengan cara cepat-cepat. Syuf, mari dengan cara cepat-cepat. Nyaceh duk depan daripada dada kita hadap kiblat tu. Ni mayat ke dia duduk sini. Malaikat duduk sini, malaikat duduk sini, dia duduk sini. Malaikat nak tanya, "Man rabbuk?" Dia kata, "Musa tanya lah orang aku." Ya. "Wa man nabiyuk?" Tak apa lah ni orang aku. "Wa ma dinuk?" Tak apa orang aku. Dia kata gitu. Dalam hadis yang sabit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagu tu. Maka kita tak selesai dengan Quran, suruh gimana kita? Apabila selamat molek, Quran mari jaga kepala, atas kaki semua nak jaga. Ni orang dia, orang dia, orang dia. Lepas tu dia tinggal kesal pula kepada kita, datang ke orang yang rupa janguk, bau sedap, duk tepi kita, sayang kita, ila ayyarithallahu al-arda. Sehingga bakit kiamat. Duk sayang kita taksi. Sebab tu kita faham di sini. Banyak lagi Imam Qurtubi sebut di dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Akhirah. Kitab tu comel tu. Kalau nak kecek dalam masalah comel, hadis-hadis dalam tu kita tengoklah hak ulama-ulama kita hukum tu lah mana. Kita kena pandai pula sekali lagi. Itu cara dia. Ahwalul al-qiyamah, ahwalul qiyamah wal mauta. Hak Imam Al-Qurtubi. Kita tengok dalam kitab tu. Lepas pada tu, bakit kita tubik daripada mana? Daripada kubur nak menuju pada mahsyar. Nanti hadis kedua nanti kita baca. Mari pula Quran sebagai payung. Payung kan kita panah ni tu saya panah. Payung wi. Allahu akbar. Padok di padang mahsyar dia dok payung wi. Lepas daripada tu Tuhan nak tak di atas mizan akan amalan kita. Dia kata, "Ya mari kita nak tambah syafi'an li ashabihi." Apabila kita nak lalu titi sirak Quran tadi itu, wak jadi jemriah kita nak lakah gi. Apabila kita nak buka pintu syurga, ya mari hujah seumpama tanah ikhwam untuk nak bawakan kita masuk dalam syurga. Apabila jejak seorang kaki di dalam syurga, dua kaki, maka katalah ahli syurga, "Alhamdulillahilladzi azhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub." Maha suci segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan daripada hati aku kesusahan dan membuatkan perjanjian benar terhadap aku boleh masuk syurga ni. Tuhan terima kasih kepada kita, banyak daripada kita buat yang Tuhan syurgakan kepada kita. Inilah perjanjian yang benar. Lalu Quran tak kata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Hei Tuhan, ni orang aku." Lalu Tuhan kata, "Wahai orang yang baca Quran, iqra wartaqi." Baca ayat Quran dan naik darajat dalam syurga tu, naik darajat. Kama kunta turattilul Quran, kama kunta turattilul al-Quran fid dunya, fa inna manzilataka akhirun ma qara'tahu. Akhir darajat hak kita nak boleh masuk syurga hak tinggi tu akhir ayat mana hak kita baca. Lepas tu kalau orang boleh baca Quran ulang 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, siapa kau ingatlah cak ikut jepuk mana ayat Quran boleh belaka. Cuba kita khayal orang tu nak duduk darajat mana. Hari ni tamneng kita nak terkadang tak dapat dengan usaha kita, dapat dengan tu, dapat dengan ning, tak usah sebutlah dan mungkin demo. Tapi hak ning ni nak masuk syurga, kita kena buat. Kalau tak buat, sebab tu kata, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula." Siapa dia dapat hidayah hak kita dengar tadi jiwa amal, ya untuk diri dia. Siapa dia tak dapat, untuk diri dia juga. Maka orang yang bahagia, orang yang reti dengar daripada ajaran Allah semasa dia hidup dalam dunia. Tu. Sebab tu kita kena gerak. Aku tak pandai nak baca Quran. Baca Baqarah. Baca Baqarah pula dah. Baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wal. Hak mana boleh? Tak boleh langsung. Aku boleh Yasin, baca Yasin. Tak boleh lagi. Aku boleh Waqiah, baca Waqiah. Amat tu. Lepas tu jangan duduk situlah, baca gigi ngaji. Kami tak sah ya tok guru hak nak mengajar tu, minta rahmat sikit kepada orang yang kita nak mengajar. Ia tak pandai, kita usaha buat pandai buat lagu mana. Sebab tok guru yang hati baik nak hajar orang yang pandai pada tak pandai, ia baca Quran, kita boleh pula sah dia.
Kita baca Quran, boleh pahala kita dah. Kita hajar dia boleh pahala pula. Ya baca tu hak ya sah kita sah dengan tak kurang daripada dia. Tak labur lagu mana. Sebab tu kita baca dekat hadis Uthman tu, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Labur. Ni madrasah kita ngaji dalam bulan Ramadan bab Quran untuk kita nak pergi buat amal, buat projek nak pergi nego dengan Tuhan sebelah bulan pula ni. Pas nak ngajar Quran ni ataupun nak buat tempat kita nak akak lambang Quran ni. Ya bukan 24 je. Terkadang sehari seje tak apa dah. Aku ngajar Quran seje sehari. Tak apa dah. Allah mangkat kita tinggi dalam syurga macam kita kira. Semua kita tak kena takut gapo-gapo. Malakul maut tawa huduh dengan kita. Mungkin nakir tawa huduh dengan kita. Zabaniyah tak boleh tek kita. Malaikat Ridwan buat gini tangan masuk. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Malaikat Ridwan kata, sejahteranya mung hari ni mung boleh diri dapat syurga. Aku ada kuasa mikir ti samat ber pratu sawan hai ka kun kauในสวรรค์วันนี้ fadkhuluha masuk khalidin kekal dalam tu. Semua jadi molek belaka. Lepas tu Quran nak jadi ising lah mana je kita kira. Panah kita baca Quran banyak jadi panah. Ada ke tak telefon mari. Tak boleh baca Quran ustaz. Awak apa panah? Yo kuat berdoa Quran ni tak pandai dengan kita. Kita tak ada amal gapo. Amal gotu. Amal dalam kitab hak ada tak usah sebutlah kitab mengarut aja. Amal tu sungguh nak semaya jemaah apa tak boleh. Masuk dalam masjid amal. Tak panas lagu mana ibu tu. Kita tak boleh nak amal dengan Quran, tak boleh masuk tempat molek kalau kita amal benda pelik-pelik. Tak boleh. Ni kau tak boleh lah. Mekah ni tak boleh tengok Kaabah, pasal nak berjerit. Awak apa? Kita dah amal pelik-pelik. Mai saudara pak. Nah, saudara pak ni kuman hak tangsi tu. Boleh sungguh nama dalam dunia tu hewi. Mai saudara pak ni ikut nak tunjuk burung, tunjuk kucing jadi burung pun boleh. Boleh kalau main muka tu Tuhan beri. Kan Tuhan tak beri kau ana. Kerak dua tak mati lagi. Tapi ingat orang main muka tu innahu la yuflihus sahirun. Tak berjaya orang sihir tak. Orang sihir mati tak molek. Kita bukan nak hidup dunia sekarang, nak hidup di akhirat nanti. Tubu ilallah ayyuhas sahir. Taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala orang ada main sihir, jangan mengotu. Sebab sihir membawa pada kekufuran. Tak usah kacau. Nah, saya bawa pada kekufuran. Itu hadis mula-mula. Mari tengok hadis seterusnya. Rawahu Muslim. Hadis rawahu Muslim juga. Masya-Allah. Imam Muslim mari mengajar kita sendiri. Wa an Nawas ibni Sam'an radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, sami'tu aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, alangkah sebaik-baik telinga dengar perkataan Nabi. Dengar Nabi kecek sebaik-baik telinga. Kita pun sebaik-baik telinga juga. Nawas wari, Imam Muslim wari, kita duk dengar hadis Nabi sebaik-baik telinga. Telinga hak tu hewi ni sebaik-baik. Masya-Allah. Katakan yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahli. Dibawa datang hari kiamat nanti dengan Quran dan ahli. Mari kita tengok dulu. Tadi kita nak masuk kisah sikit. Dibawa datang pada hari kiamat nanti akan Al-Quran dan ahli Quran. Ahli Quran ni panggil kek VIP Allah sebagaimana ada dalam Musnad Imam Ahmad. Ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Quran kek VIP Allah Taala. Puak ni dah dekat dengan malaikat 10. Puak ni, puak ahlul Quran. Belakang daripada dia, iaitu depan dia, belum ada tu nabi-nabi, rasul-rasul. Dia duduk dekat. Cuba kita kira. Nak mulia kena muamalah dengan Quran. Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, tapi syarat mereka ahli Quran tu mereka yang beramal dengan Quran fid dunya, dalam dunia. Ni sekarang dalam dunia. Apa dinama dunia bid dunya? Ad-dunya min kalimati dana yadnu dunuwan. Dana ni mana lagu mana? Dana ni benar lekeh. Apa dinamakan dunia dengan dana? Apanya dunia ni daripada kalimah dana?
Kerana tidak ada perkara atas muka bumi ini hak kekal, tak ada. Kullu man 'alaiha fan. Semua atas muka bumi ini binasa belaka. Gapo tak binasa cara ya? Ubah sok mau ubah. Nampak tu tak? Sebab tu ad-dunya proses jadi akhirat. Apabila orang suruh kita, umat Islam buat kebajikan, umat Islam buat kebaikan, wah lalu tak usah tunggu-tunggu. Sekadar mana kita mampu. Wallahi orang yang sahuti perintah Allah Ta'ala cepat, Tuhan cepat juga balas ke dia. Dunia lagi belum ada akhirat. Sini yang nak masuk kisah sikit. Orang Mesir ni ahli Quran ramai. Kalulah baca Quran dalam dunia ala hasbi kita lah, pendapat kita ataupun pandangan kita kata orang Mesir ni duduk depan. Sebab kalau kita tengok dalam kharitah, tak kalah ambil sanak sampai ke Allah Subhanahu wa taala ni, daripada guru kita ila Jibril alaihi ila Abi Bakr wa Abi Bakr ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nabiyina ila Jibril alaihi salam wa ila Rabbil Izzah jalla jalaluh. Naik sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sanak Quran tu kalau kita tepek dinding ni ya nampak hak ni balik Iraqi, hak ni balik Syami, hak ni balik Masri. Hak Mesir tu berguguk buat dia Mesir. Ahli Quran saja. Cuba baca qiraat 10 tu ke. Fok qiraat 10 tu demo ning tu, amba bukan takhassus qiraat, ada ahli qiraat pandai pada amba banyak lagi. Tapi kita nak setuh sikit ke muqaddimah. Banyak ahli Quran di kalangan orang Mesir. Khulasahnya orang Mesir ni kalau dia baca Quran hebat. Tapi hak bukan baca pesing belagu teruk-teruk tu lah. Ya hak teruk pun ada juga. Ya sebab dalam Mesir ni ya susah. Apabila susah, orang hak dapat duit dengan cara mudah buat qurra. Ya baca sekali ni terkadang neng sen, tokrang neng ya baca. Dalam 30 minit ya baca Quran boleh dapat 100,000 kok. Orang baca Quran panggil qurra al-Masri, kalaulah dia hati besetu sikit tu, duit banyak. Sebab mahal gaji. Tak ada hak mahal lebih pada puak ni. Cuma ada hak ikhlas banyak lagi. Hak ikhlas ni memanglah tak pergi jejak di Iran tu. Hak pergi jejak di Iran tu kita orang baca Quran, pergi baca kepada orang Majusi dengan Quran, dah ke apa? Sebab tu Syekh Mahmud Khalil Khusari, Syekh Umul Al-Masri, tok guru besar sekali dalam Mesir, tak jejak di Iran. Syekh Abdul Basir Abdul Samad, Syekh Manshawi, Syekh Mustafa Ismail, Syekh Mahmud Al-Banna, 5 orang ni tak ada lagi dalam dunia nak adu dengan qurra hak duk atas muka bumi, hak sepakas sekarang tak ada lagi. 5 orang ni tak jejak di Iran, dia tak pergi. Kalau dia Pakistan, marilah. Nampak tu tak? Cuma dengan cara khulasahnya, orang Mesir seorang ni ahli Quran duduk di Kuwait. Untuk nak pergi mengajarkan Quran. Kisah ni Dr. Aiman Suwaid, ahli Quran hak besar sekali dak ada tamu kabami learning ni, ya khabar. Dia kata, kita nak makan apa? Ya bini 2, ahli Quran ni bini 2. Ada anak 4. Mana awak lagu mana pergi habis sana orang Mesir ya gitu-gitu, ya nak mari Thailand buat 500 riyal ya. Tok guru hamba masa 2016 tu nak mari sini buat 500 Juni. 500 Juni duk kat mak pak kita 1000 kop. Mari, kita ni nak pergi bakak, bukan 1000 dak lah, terkadang 10,000 kita bawa. Tapi yo tawakal yang tinggi. Ha ya lagu tu. Sebab tawakal tinggi tu kalau pergi Mesir jangan duk makan benda-benda tepi jalan tu, dia tak basuh pos sekarang sebab tawakal. Nah, lepas tu basuh-basuh hair dia tu kita tengok tak saya nak kata tak. Tapi jangan duk kacau, terutama kibdah. Kibdah ni hati. Hak duk buat buhr dalam roti ni jangan duk kacau. Terkadang kena hati benda yang najis. Hati hanying, hati hemah, hati gapo ya buh ikut dek. Allahu akbar. Cuma ya awak makan kusbara, pakcik gapo ni hiri sot gitu. Sot sungguh tak asuh dah. Sebab tu kelik duk jadi berdamai belaka tu. Pak air tempat teh dia nak minum, tak salah kita beli. Air jangan duk minum hak dalam Hanafiah peli dia tu. Karek nenon, confirm jadi karek. Banyak daripada benda-benda hak kita kena tambih anak cucu kita hatta pergi sana royak-royak katik. Maka dia duduk sana tak ada duit. Tiba-tiba dia kata, "Pah, nak makan gapo aku pandang ajar Quran. Kalau tak reti, tangan lembut seumpama kapah. Tangan tu lembut mana tu dia tak kerja, tak pandai kerja, pandai baca Quran esok. Ya apa tak ada apa.
Baca Quran, hajar baca Quran tu. Mula-mula baca Quran tadi itu kaki lima. Luar-luar daripada kaki lima masjid. Sebab sana ni payah nak ngajar dalam masjid, tak kena lagu, tak ada tasrih, tak boleh ngajar. Ngajar kaki lima. Orang kaya nampak main ngajar rumah, ngajar lame-lame gitu ya. Akhir ngajar dalam rumah. Ngajar sekali, akhir umah tu orang wipri. Dua. Umah dalam negara Kuwait tu orang wipri dia. Syekh Aiman kata ninglah ahlu Quran, Allah Taala tak zalim dia. Sungguh orang kalau ahlu Quran hak sungguh lagu tu cara dia. Tapi hati kena molek lah. Hati tu kena bersih dengan Allah Subhanahu wa taala, we jadi molek. Maka apa nama ni, alladzina kanu ya'maluna bihi bil Quran fid dunya, dalam dunia taqdumuhu suratul Baqarah wa Ala Imran. Datanya dua surah Ala Imran dan Al-Baqarah. Alhamdulillah golek ki ada tah masjid ni Baqarah, Ala Imran tahun ni lepas mata belakang kita pakat baca belakang dah. Kalau kita baca dengan ikhlas, insya-Allah akhirat esok ya mari yuhajjani an sahibihima. Mari untuk jadi mengguaikan terhadap orang yang baca dua surah ni. Dan mari dalam rupa mana? Dalam rupa payung. Sebab tu tak payah payung lah. Nampak tu dah, ya payung ya ada dah. Amalan dia nanti payungkan dia. Nak wi payung, nak wi seduh, nak wi sejuk, Quran kena amal. Baca Quran, apa nama? Al-Baqarah wa Ala Imran. Dua surah ni, siapa dia amal sama, al-batalah tak kuasa. Gapo al-batalah? Sihir tak kuasa nak lakah orang suka baca dua surah ni. Al-Baqarah, Ala Imran. Tapi sebab kita terkadang nego naik target, terkadang tuai janguk, terkadang begotu, terkadang begani, semua nikmat tu hawi, tapi hilang dengan sekelip mata. Limaza? Kerana kita tak ada pagar diri dengan Quran. Dogi pagar diri dengan gapo tak sebut ni. Dengan Quran kita tak ada pagar, gi pagar dengan hak lain. Maka tak jaya. Tidak ada jin hak Tuhan sebut dalam Quran, jin hak tak berimej, tak kuasa, ya semua dia kuasa belakang. Malaikat dua surah ni lakah tak pergi. La yastati' al-batalah, Nabi kata tak kuasa. Batalah ni makna kata orang yang gagah, makhluk yang gagah. Apa dia? Ibu tu pada mata gagah sungguh dak. Hak cuba hak demo masuk pergi tengok. Tak kena lagunya kibah dengan tangan gitu ya. Kelecaklah kita tu. Nak royak kata dua surah ni kekuatan dia ada. Belajar. Benda ni boleh kita belajar. Itu kelebihan baca surah Al-Baqarah dan Ala Imran. Seterusnya tengok banyak hadis sikit insya-Allah taala, iaitu hadis yang keseterusnya rawahu Bukhari Muslim. Hadis ni muttafaqun alaih. Asal ada 5 minit insya-Allah. Hadis ni muttafaqun alaih. Wa an Abi Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Abi Musa ni ada kisah. Ada sahabat tak ada kisah, dia riwayat hadis Nabi, cuma dia tak ada duk jadi kisah ada dengan Nabi. Dia bahasa dia orang kita ni ada hak pandai sains, ada tak pandai sains. Nampak tu? Ada hak duk dengan tok guru tapi tak ada boleh tak ilmu tok guru langsung. Ada hak duk dengan tok guru suta tapi boleh ilmu dengan tok guru banyak. Dia pandai sains, dia pandai muamalah dengan orang kita je lagu tu. Abi Musa al-Ash'ari ni salah seorang daripada sahabat Nabi hak suara sedap. Suara ga Allahu Akbar. Seumpama sunnah Nabi Daud. Suara yang sedap. Sampaikan Nabi puji dia suara sedap. Lagu mana? Dia suka sembahyang malam. Tiap-tiap malam Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam giduk congok bawah tangga dia. Ataupun bawah jemoreh dia. Kalau zaman dulu duk jemoreh lah, giduk congok dengar Abu Musa al-Ash'ari duk baca Quran. Dia tak tahu. Abu Musa tak tahu. Abu Musa al-Ash'ari nama Abdullah ibn Qais. Nama dia. Hak ni gelaran dia. Setelah daripada dia baca sudah tu, orang sahabat dulu yang gini cara baca Quran dia. Dia semaya sudah molek tu, lepas pada dia salat 2 rakaat sebab semaya malam 2. Salatul laili mathna. Semaya malam 2. Nah, 2. Hak tu hak pendapat lebih molek. 2 rakaat salat, 2 rakaat salat. Hak tu hak lebih aula. Hak lain boleh juga, tapi hak tu lebih aula. Hak tu dekat sekali dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatul lail mathna, 2 salat. Waktu takbir baru.
Apabila ia sudah dua, ia semaya ni, sahabat ni ia semaya, kalaulah tengok dalam sejarah, terkadang ia semaya sebunga, sepungah kita duk semaya tarawih lala ni. Terkadang ia semaya 2 bunga. Terkadang ia semaya 4 bunga. Nak tajawaz lepas dah tu sahabat kurang. Ada fuk tabi'in ni sebuah pun ada. Malaikat fuk kedai umpama Usman tes sebuah lalu dah. Hak tu tak apalah. Cuma orang ke sahabat hak umur-umur hak sora-sora sedap tu umpama Abu Musa, terik tu 4 bunga. Lepas ada 4 bunga, dia semaya 2 rakaat jadi 8 bunga sejuh nah. Dia tubik duk beri kat luar tu. Tubik beri ya tubik dengan cara tak sewi jadi geger. Dia rapat-rapat rumah dulu, tubik dengan koho-koho gitu. Tiba-tiba tengok siapa dia duk hitam-hitam ni, tak nampak muka elektrik tak ada. Nabi pun bangun. Assalamualaikum ya Rasulullah. Anta Rasulullah. Oh, ya kata Rasulullah. Mari apa Rasulullah apa tak royak masuk dalam rumah dulu. Oh, dah aku mai duk dengar membaca Quran. Ya buat. Mun dengar aku baca Quran. Allah. Aku mari nak amal. Aku mari nak amal dengan membaca Quran. Aku suka membaca Quran. Sebab membaca Quran was setengah aku. Oh, mu tak royak ke aku ya Rasulullah. Aku nak baca nak sedak lagi kata. Aku nak sedak lagi kalau aku tahu temu duk dengar. Ni di sini nak ayat kata kalau kita nak buat untuk nak orang khusyuk tak apa. Tapi nak buat untuk nak orang puji kata sedap, ni salah. Ha ni, seorang rambut. Kalau kita niat tak kena apa kau lain lah. Kita setiap nak baca ketebah kau, nak baca gapo puji di molek untuk orang dapat manfaat. Tak apa. Tapi baca nak orang puji kata kita baca sedap. Tak leh lah tu. Tak leh. Tengok, kalau kita tak belajar, dia tak tahu. Maka Abu Musa al-Ash'ari ni riwayat gapo radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga riwayat kata main gini kata, hadis ni 4 baris sudah nak ni lah insya-Allah. Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana mithlu utrujjah. Umpama orang mukmin yang baca Quran, so umpama utrujjah ni bahasa Arab, satu jenis daripada buah. Tepat tak kita nak misalnya gapo? Buah tufah, buah apple. Atau buah apa nama orang panggil kata? Buah lima. Cokun pun tak apa. Lagu mana? Rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Bau pun sedap. Makan dia, rasa di lidah pun sedap. Sedap dua-dua. Bau pun sedap, kecap pun sedap. Orang mukmin yang baca Quran, Nabi umpama seumpama tu. Bahawa apa Nabi sallallahu alaihi wasallam umpama tu? Sebab orang kita tak suka pada benda busuk. Sungguh tak? Dia kata tak akid tangan seorang kata orang busuk ni orang kena cara yak dia. Baju tak basuh, tak tuai bau masai seumpama cuka dan sebagainya, cara yak dia tak kena. Orang lari gi masuk family, cari air bau tu, cari obat gigi tu, cari obat rambut tu, cari ni untuk nak bersih. Hatta pakaian nak bersih bukan sekadar buh dalam tubuh saja, di tubuh saja dak akan air bau. Ni pakaian nak bau sedap juga. Oh sedap demo, buah air gapo, air bau gapo gosok ni. Basuh air itu sabun gapo bau sedap. Itu dia. Jadi mukmin tadi itu ya kira balik ruhi dia ni nak bau sedap. Maka orang mukmin kena baca Al-Quran. So lagi wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamr la riha laha wa ta'muha khul. Orang mukmin tapi tak baca Quran. So umpama buah tamar tu, belik belakang kita buah tamar. Cuba siung bau apa dia? Tak bau apa. Tapi kalau kita makan hul, manis, sedap. Orang mukmin tak baca Quran umpama tu. Menepati orang mukmin yang tak baca Quran akhirat esok tak ada bau hak sedap. Dan bukan sekadar kata orang baca Quran ni bau sedap di akhirat, dalam dunia ni orang duk tepi bau. Ada clean hak dia, ada apa kata ras itu bau dia tu bau sedap. Orang hak ada Quran di dalam dada dia. Wallahi benar ni bau sedap semua. Bau sedap. Masya Allah. Tuhan we molek. Orang kita cek kalau tuai tu bau, cek kalau dalam ni ada sakit. Ada penyakit di dalam. Peluh bau, kecek bau, gapo bau, nyelos.
Ada sakit. Cik tengok hospital tu saya takut. Wabak wi awal-awal. Supaya juga kalaulah apa nama orang kata bau yang tak ada hak sedap ni, dia jadi tak molek mana. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam raya tak orang mukmin walaupun tak baca Quran menepati buah tamar. Oh hingga lagi. Hingga lagi tapi kita tak saduk situ lah dah, tak saduk situ. Baca Al-Quranul Karim. Lepas tu hak baca Quran so lagi, jenis so lagi. Dia kafir tak baca Quran, munafik baca Quran. Allah takut, hamba pun takut. Nas'alullah Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, ya aku cuci hati buat kita semua daripada nifaq. Nifaq ni munafik ni makna kata wak tak serupa dengan hak pegang. Zahir benda tak serupa dengan hak dalam. Ha tu takut. Sebab ya nifaq ni di sisi Allah Taala ni kufur, fak kafir, fak tak masuk syurga. Ya baca Quran pasal mana? Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Quran kamathali ar-rayhanah rihuha tayyib wa ta'muha mur. Orang munafik tapi suka baca Quran. Wak muka ke? Nak saing orang Islam ni, nak boleh habuai daripada orang Islam tang tamneng tu tamneng ni wi khija tu khija ni, ya wak baca Quran. Lalu Nabi kata seumpama raihanah. Raihanah ni tempat teh kita kerapau. Boleh ke? Tak situ dulu. Kerapau. Kita bau oh sedap, bau sedap. Bagi orang kena tapi boleh letak di lidah, oh panas pedih. Puasa kata payah-payah dia gitu. Ha tu orang munafik apabila baca Quran. Lepas tu munafik tak baca Quran? Ada juga wa mithlul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran kamathali al-hanzalah. Seumpama Hanzalah. Orang munafik tak baca Quran seumpama Hanzalah. Biar katiklah kalangan ramai-ramai ni boleh royak kata Hanzalah tu makna gapo? Hanzalah. Mana gapo? Kek tangan tak apa. Biar boleh royak dengan ramai-ramai. Terutama kanak-kanak kita. Tak apa nak duit 200. Hanzalah boleh royak tak? Boleh royak entah. Boleh royak kek tangan nak duit 200. Ada lah kecil 200 insya-Allah on we tak apa. Kita kena gemar. Syekh saya ya hajar ya wi lagu tu. Wi seria 2 ria tak duit siap-siap tanya, mufradat ya Allah. Kalau budak kanak-kanak ya Allah koko wi, ya ada koko ya lek tepi tangan ni ya ada. Ha wi. Ya tergemar budak ya nak mari ngaji. Bukan kata mu ni tak reti hamak tu baik masjid. Lah. Lagu tu tak sesuai dengan zaman kita. Zaman dulu tu tak apalah, telaga itu timur cari telaga. Lah ni nak kesok telaga cari timur pula. Lepas tu bekai-bekai pula, tak mari dah. Tu nak ayat kata keadaan tu berubah. Keadaan berubah supaya kita jadi ayah juga. Kita nak anak kita gemar dengan agama nak buat lagu mana? Kita gemar benda-benda lagu tu tak apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada buat contoh tala dia budak-budak hendak saing dengan anak dia beli burung wi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beli burung wi nak budak tu dok saing dengan qadar dia, lepas tu dok khidmat sekali dengan dia beli burung wi. Pera kok mananya pecek tekok kalau lagu mana apa burung. Dok teriak dalam hadis sahih teriak budak tu. Nabi pun mari gosak kepala. Mananya anak ke? Panggil anak ke? Anak ke pergi kana dah. Usfur pergi kana dah. Ya tu mapuh dah dia kata. Hilang dah dia kata. Tak apa kita beli baru pula. Tu daya dia. Permainan kita kena ada. Barulah tarik hati manusia. Hak ni kita kena ada strategi gapo nama ni ya guru tarbiyah ya suku hak tu. Hanzalah ni tempat kita orang panggil buah gapo panggil? Buah peria. Marak ni kita tahu tak? Rupa dia tu tak angok dah. Ya kutu. Ya kan? Lepas tu laisa lahari, tidak ada bau, siung tak bau. Tapi wa ta'muha mur. Kalau tek di lidah bila jadi buku pahit. Sampai tu orang tak makan dia, tapi obat sah. Nah, terutama marak nok gambar panjang besar. Hak panjang pria tu panjang besar tu hak tu sebahagian. Ha ni apa panggil? Hanzalah. Munafik hak tak baca Quran balah tu. Rupa dia tak angok sadah. Kamar dia bau pun tak ada apa, manfaat tak ada. Lepas tu kalau kita tek di dia, tek di lidah tu pahit. Nabi tak ada nak sining. Nabi nak mana? Nabi nak dikata munafik ni khija dak dah. Orang suruh khija ni marah kita kelik.
Kalau we kerja tak molek. Hatu hak yang nak. Ulama ya syarah gi kok nu. Jauh sikit pun tapi maksud supaya ya orang munafik cekak dia ni setara mana? Cuba kita ambil seminit habis nak masa. Cekak dia nak tipu tu hemoh dia tu nak tipu tu kira innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya munafik ni nak tipu tu wa huwa khadi'uhum. Sedangkan tu tadi itu balah tipu kelik tas kepala ya hadai kata tak khabar. Tak sahlah kita lagu tu. Maka orang mukmin tadi kita dengar 2 3 4 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muamalah molek dengan Quran ni. Sebab Quran ni hanya boleh wisudah Ramadan dengan kita mengimarahkan dia, yakni kita baca semua. Sikit tak apa dah sehari-sehari. Aku tak uratlah aku nak baca semuka sehari, tak urat semuka, sebunga pula dah. Sekerak muka sehari, ikut gapo pun tak apa. Asalkan buat. Jangan kita tak buat. Kalau tak buat langsung gapo kita buat untuk diri kita? Tak ada. Apabila kita tak buat, apa kita nak dakwa gapo akhirat esok? Nak pergi minta gapo? Kalau orang suruh long samat, kita tak gaduh, nak tidur main hafal perut masalah. Misal kata, panas kau tu, balik kau ni, panas kau ni, balik kau tu. Ataupun kita rasa tidur tak kata sedap, buka nyangai sedap. Orang tegi lalung tabian ni lama tak ada ni. Ada tu. Tiba-tiba akhir sekali, lagu mana? Orang pakai tubik nama belaka, ya tak ada. Kalau kita tak ada, kita nak biar. Jadi bukulah. Ning supon. Mu tak kira mu anak siapa, mu baka mana, kalau mu tak usaha, Nabi kata, inqidhi ya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam anin nar fa inni la ughni anki minallahi syai'ah. Jagalah dirimu wahai Fatimah. Mu tu anak aku sungguh, tapi menjaga dirimu. Kalau mu tak jaga dirimu daripada siksa api neraka esok, aku tak boleh tolong apa mu. Tu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas kita sebab tu malam ni nak tengoklah masjid kita nak penuh setara mana. Derma setara mana kepada orang nak buat kerja agama. Setara mana kita nak makan pada pakai miskin. Setara mana kita nak ingat pada umat kita belasting. Pakat-pakat buat. Amor kena buat, semua pendengar pun kena buat. Buat apa? Karena ganjaran kita nak ambil daripada Allah Subhanahu wa taala. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ay yaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.